Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat bertemu dalam satu majlis ilmu selepas bersama-sama melaksanakan salat subuh berjemaah. Para ulama bersepakat mengatakan bahawa daripada hadis-hadis yang sahih menunjukkan kepada keutamaan salat subuh berjemaah. Antara lain Nabi kita SAW sabda, man salla salat al-fajri fi jama'ah faka'annama qama kullal lail. Bagi mereka yang salat subuh berjemaah, baginya pahala qiyam sepanjang-panjang malam. Seandainya seorang itu tak dapat menghadiri salat tarawih sebagai contohnya kerana sebab-sebab yang tertentu, maka para ulama sangat menekankan sembahyang subuh dan juga sembahyang isyak untuk dikerjakan secara berjemaah. Kerana siapa yang mengambil kedua-dua salat ini faqad hasala ala hazihi min lailatul qadri. Mudah-mudahan mereka mendapat keutamaan Lailatul Qadar seandainya berlaku pada malam tersebut. Jadi satu perkara dalam kehidupan yang kita lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para salafus salih sangat bersungguh-sungguh melakukannya adalah qiyamul lail. Dalam banyak ayat Allah SWT memuji orang yang melakukan qiyamul lail. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebahagian daripada malam bangkitlah untuk melaksanakan salat malam itu sebagai satu ibadah tambahan kamu kepada Allah SWT. Moga-moga kamu dibangkitkan di tempat yang mulia. Itu juga Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Furqan, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Iaitulah orang yang dipanggil sebagai abrar, sebagai ibadur rahman, panggilan kemuliaan disandarkan kepada zatnya yang maha agung itu, wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Waktu malam mereka menjadikan sebahagian daripadanya untuk bangun qiyamul lail. Itu juga kita baca dalam ayat yang menggambarkan tentang kemuliaan orang beriman yang bangun malam ini, menerusi surah Sajdah yang kita dengar sahaban Jumaat pagi subuh ketika imam bacakannya. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'un rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iaitulah mereka menjauhkan lambung mereka daripada tidur pada malam itu kerana berdoa kepada Allah SWT dalam keadaan takut dan penuh pengharapan. Beginilah sifat mereka yang bertakwa yang dipuji oleh Allah SWT. Dan lagi kalau kita lihat dari aspek yang lain, bila Allah menceritakan tentang ulul albab, iaitu golongan yang dipanggil sebagai labib, jamaknya ulul albab, yang merujuk kepada perkataan lubun. Lubun ni berarti lub, seorang yang mempunyai fitrah yang sawiyah, iaitu memiliki fitrah yang sangat mulia. Maka diseiringkan dengan ayat-ayat tentang qiyamul lail sebenarnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Bila Allah menceritakan tentang ulul albab ini yang memiliki sifat lub, yang memiliki satu akal fitrah yang sangat mulia, yang sangat unggul, itu mereka mendapat kemuliaan itu kerana rajin bertemu dengan Allah pada waktu malam. Dan hadis pula menceritakan keutamaan tentang qiyamul lail ini terlalu banyak, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian.
Bila Nabi sampai kat Madinah, satu wasiat Nabi yang penting kepada para sahabat di kalangan Ansar itu, afshus salam wa at'imu ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Pesan Nabi kita kepada kaum muslimin di Madinah awal-awal sampai dekat Madinah, kata-kata yang telah pun menjemput mereka yang bukan Islam untuk menghayati keindahan Islam, hebatnya Islam ini, iaitu pertama-tamanya jumpa orang, buanglah sebarang perasaan benci, pemusuhan, dengki, mazmum dan sebagainya dengan cara menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, bagi orang makan. Alhamdulillah, bulan Ramadan ini menyaksikan ramai ahlul khair, al-munfiqun di kalangan umat Islam yang baik-baik hatinya memberi makan kepada orang Islam. Di mana-mana masjid kita pergi memang sentiasa ada jamuan disediakan. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Moga-moga ibadah ini tidaklah terhad pada bulan puasa saja. Anak-anak yatim mendapat kerajaan luar biasa dalam bulan Ramadan. Tapi jangan lupa mereka pada bulan selain daripada Ramadan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi pesan Nabi yang kedua ni, bagi makan kat orang. Yang ketiga, wasilul arham, sambunglah silaturahim. Walaupun mungkin kalangan adik-beradik itu sibuk, tak ada kesempatan, tapi kita lah yang menyibukkan diri kita untuk menjalin hubungan dengan mereka. Kadang-kadang hubungan silaturahim itu berlaku dengan menelefon, kadang-kadang dengan menziarahi, kadang-kadang dengan memberikan wang, kadang-kadang dengan mengadakan jamuan. Alhamdulillah, dengan pandemik yang sudah pun berakhir, mudah-mudahan tubuh badan kita kuat untuk melalui hari-hari ini, maka kita dapat menjalin semula hubungan-hubungan kekeluargaan ini. Mudah-mudahan jadikanlah keutamaan kepada silaturahim. Ada kalangan umat Islam pada hari ini yang berhubungan dengan orang-orang asing dalam hidupnya itu sangat penting, kawan, rakan, taulan, sahabat, ahli bisnes, partner dan sebagainya. Tapi adik-beradik dilupakan. Ini satu kesalahan sebenarnya, tuan-tuan. Kita kena mengutamakan adik-beradik, kaum kerabat. Walau mereka tidak jaga perkara ini, kita kena mulakan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Di awal surat Nisa Allah menceritakan, fattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Takwalah kamu kepada Allah dengan bertakwa kepadanya, beribadah kepadanya, dan dengan menjalin silaturahim. Kata para ulama, doa dimustajabkan selama silaturahim itu dijaga. Kalau orang itu tak jaga silaturahim tapi hartanya bertambah, apakah petandanya? Petandanya dia mendapat istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku tak jalin silaturahim pun tapi harta aku bertambah-tambah, perniagaan aku masuk pun banyak, tak ada masalah pun. Ketahuilah itu merupakan satu bencana daripada Allah, ujian daripada Allah untuk engkau makin lalai sebenarnya. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, dan terakhir saya nak pesan dalam hadis itu apa? Wasallu bil laili wan nasu niyam. Bangunlah sembahyang waktu malam tak kala manusia tidur. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Nanti kamu akan masuk dalam syurga Tuhan kamu dalam keadaan selamat sejahtera. Kata-kata ini telah pun mengundang contohnya Abdullah bin Salam, seorang Yahudi, untuk masuk Islam. Kerana melihat kata-kata semikian walaupun mudah untuk difahami tapi takkan dituturkan melainkan oleh seorang manusia yang mendapat wahyu dari langit. Maka Abdullah bin Salam ini terus mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal beliau ni seorang pendeta, seorang ulama Yahudi, seorang yang terkemuka, seorang yang memahami kitab Taurat dan juga Injil. Tapi bila datang Rasulullah dengan kata-kata yang ringkas, pesan yang padat, pendek macam tu, terus masuk Islam dia. Kerana ini kata-kata bukan sebarangan, walaupun nampak mudah tapi bukan senang untuk difikirkan. Ia merupakan satu wasiat kenabian. Beliau masuk Islam. Jadi inilah di antara keistimewaan, kelebihan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang qiyamul lail. Banyak lagi. Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Nabi menyebutkan bahawa Allah akan turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang penghabisan. Lalu Allah mengatakan, hal min da'in fa'astajib lahu, fa hal min mustaghfirin faghfir lahu, wa hal min sa'ilin fa'utiyahu. Ada tak orang yang meminta hamba-Ku yang datang untuk minta pada waktu ini untuk aku makbulkan? Ada tak yang beristighfar untuk aku ampunkan? Ada tak yang mohon sesuatu untuk aku penuhi? Turunnya Allah SWT kat sini menunjukkan kepada rapatnya hubungan Allah SWT, rahmatnya kepada orang yang qiyamul lail. Para salafus salih pula berkata, kalau tidak kerana qiyamul lail maka kami tidak mahu hidup di dunia ini lagi. Keistimewaan yang dinikmati oleh mereka yang bangun malam itu lebih hebat daripada keistimewaan yang dilalui oleh ahlul fujur, oleh ahli maksiat ketika melakukan maksiatnya. Gambarkanlah orang melakukan maksiat itu berseronok, bukan? Gembira dengan wang yang dia ada, dengan kenikmatan yang dimiliki,
dengan harta yang dipunyai, tetapi semua itu tak dapat mengatasi kenikmatan orang yang bangun malam. Ya, bagaimana itu berlaku tuan-tuan dimulai Allah sekalian? Kerana hubungan yang paling manis itu berlaku seorang dengan kekasihnya, dan kekasihnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata pula seorang yang lain, "Lau ya'lamul muluk wasalatin ma kunna fihi min khairin la jaladuna bisuyuf." Kata Ibrahim bin Adham, kalaulah raja dan juga segala macam manusia yang kaya pada hari ini di muka bumi, yang punya harta dan memiliki segala-galanya, arahannya dilaksanakan, kata-katanya didengari, kehidupannya dipenuhi dengan segala bentuk kelazatan kemewahan dunia, andai dia mengetahui apa yang kami nikmati pada waktu malam itu bertemu dengan Tuhan kami, la jaladuna bisuyuf, maka tentulah mereka akan membunuh kita. Kerana rupa-rupanya nikmat yang dicari mereka itu tak ditemui dalam habuan dunia yang bersifat fata morgana itu. Semuanya rupa-rupanya ada dalam hati orang yang bangun malam itu. Keseronokan yang mereka miliki, kenikmatan yang mereka rasai, itu yang kami cari, kami tak jumpa. Kami cari pada segala bentuk kemewahan, tarikan keduniaan, semua itu mengabaikan, melalaikan. Kami tak dapat apa-apa, di akhirnya wang habis, masa habis, kesihatan pun terganggu kadang-kadang. Apakah orang yang menjalani kehidupan dengan kemewahan itu, tuan-tuan sangkakan mereka hidup mewah, senang, hati mereka lapang? Belum tentu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Mungkin mereka lah orang yang paling menderita di atas muka bumi, cuma ditipu oleh bayangan kemewahan yang mereka lalui itu sebenarnya. Jadi inilah dia tanggapan para salafus salih kepada kepentingan keutamaan qiyamul lail, sehingga seseorang daripada mereka bila bangkit mendengar azan subuh, keadaannya lebih teruk daripada seseorang kita bangkit ketika matahari sudah terbit, kerana baginya sudah terlepas segala keseronokan hari itu, kerana tidak dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan seorang raja yang terkemuka di Mesir mengutuskan Perdana Menterinya untuk berjumpa dengan seorang ulama mazhab Syafi'i yang terkemuka, namanya Abdul Wahab Asy'arani. Negara Mesir ni kaya dengan ulama, semua mazhab ada, Syafi'iyahnya, Hanafiyahnya, Malikiyahnya, Hanabilahnya. Ramai di kalangan mereka bermazhab Syafi'i, kerana Imam Syafi'i pun wafat di sana. Dan dia juga meraihkan kedatangan mazhab Hanafi. Ramai ulama keturunan yang beramal dengan mazhab Hanafi, dan ramai juga Maliki. Sedikit saja Hanbali di kalangan mereka. Walau bagaimanapun, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Abdul Wahab Asy'arani, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, mengajar anak muridnya ratusan ribu datang. Tak ketinggalan pemimpin terbesar Mesir dan Perdana Menterinya datang. Maka raja pun malu nak cakap pada ulama ni kerana kehebatannya, hidupnya serba sederhana. Maka dia cakap pada Perdana Menterinya, nanti bila aku dah balik, kau jumpa dengan ulama ni, kau tanya pada dia apa dia nak, aku nak bagi apa saja yang dia nak. Raja ni berkata demikian. Perdana Menteri Mesir pun pergi jumpa dengan ulama tersebut, Abdul Wahab Asy'arani. Tuan guru mengajar bagus, masuk dalam hati. Ramainya anak murid tuan guru. Sultan dia ada hajat pada tuanku, Sultan ada hajat pada tuan guru. Lalu minta saya sampaikan, apakah hajatnya? Hajatnya adalah tuan guru minta lah apa sahaja dia nak bagi. Hajat tuanku adalah berkata pada tuan guru, apa saja tuan guru nak beritahu, dia nak tunaikan. Tengok tuan-tuan betapa punya hebat ulama. Terbalik pula dah. Tuanku merasa satu honor, satu kelebihan kalau dapat memenuhi permintaan tuan guru. Maka tuan guru ni pun tunduk ke lantai, kemudian mengangkat kepalanya, dan Allah ilhamkan dia satu kata-kata yang hebat. Itulah beliau berkata, terima kasihlah Perdana Menteri, terima kasih sangat. Sebenarnya saya tak pernah meminta yang memiliki langit dan bumi dan segala macam di antara kedua-duanya, yang kita nampak, yang kita tak nampak, semua dalam pemilikannya. Saya tak pernah minta kepadanya satu pun daripada bahagian dunia, saya tak pernah minta padanya. Kalau kepada dia pun saya tak pernah minta. Segala yang dimiliki itu yang urusannya terletak antara kaf dan juga nun. Inama amruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Kalau kepadanya saya tak pernah minta satu benda pun, maka saya tak akan minta kepada tuanku yang memiliki hanya satu juzuk kecil di atas permukaan bumi. Mesir berapa punya besar tuan-tuan? Ada sebesar 1/3 dunia? Tak ada. Rusia yang besar itu berapa besar? Adakah 1/2 dunia? Tidak. Amerika yang paling berkuasa itu adakah dimiliki seluruh dunia dan seluruh hati manusia untuk taat kepada Amerika? Tidak. Jawapannya tidak, sekali-kali tidak. Doktor perubatan yang paling pakar, apakah dia boleh menjamin keselamatan nyawa orang yang dapat rawatannya? Tidak.
Doktor itu akan mati, pembuat ubat itu akan mati, pembuat hospital itu akan mati, pesakit-pesakit pun akan mati, semua akan mati, yang tinggal Allah SWT. Maka jawapan Al Syarani, terima kasih, kata pada tuanku, Patih tak pernah minta apa pun yang ada di atas muka bumi ini daripada yang memilikinya sepenuhnya. Jadi Patih secara automatik takkan minta kepada seorang yang hanya memiliki satu juzuk kecil di atas muka bumi. Malulah Perdana Menteri itu, tuan-tuan. Tapi tuan guru tu bercakap dengan penuh nilai tarbiyah, tidak di depan orang ramai, dia bercakap tuan-tuan. Maka dia balik ke istana dan beritahu pada istana, menangislah raja mendengar. Orang ini hatinya terlalu rapat dengan Allah, maka tiada bahagian dunia itu melekat sedikit pun atas hatinya. Walaupun hidupnya kita lihat serba sederhana, dia tidak punya kenderaan mewah, dia tidak ada rumah mewah, dia tidak ada wang yang banyak di bank, dia tidak ada kenikmatan-kenikmatan yang sebahagian kita tergila-gila dan menceritakannya selalu tanpa henti-henti, tanpa malu. Tapi dia memiliki akhirat cukup baginya Allah SWT. Alladzina idza qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang yang bila ramai orang berkata kepadanya, fulan, engkau kena jaga-jaga fulan, kau dalam keadaan bahaya, kewangan kau, kesihatan kau. Dia kata, tidak, Allah ada. Tak ada apa yang perlu aku gusar. Mati tiba matilah. Aku naik kapal terbang ke, aku di laut ke, aku dalam majlis ilmu ke, ketika aku sedang makan ke, Allah nak ambil nyawa aku, diambil. Aku takut apa pada manusia ini? Inilah dia bayangan ketakwaan orang yang punya hubungan dengan Allah SWT. Jadi sebenarnya kita kena contohi kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi mengajar para salafus salih ini bahawa kenikmatan malam bangun berjumpa dengan Allah itu mengatasi kenikmatan yang lain. Apakah adabnya, caranya, keseronokannya, di mana letaknya, bagaimana caranya. Jadi semua itu ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepentingan untuk kita memahami perkara ini. Nabi SAW akan bangkit pada waktu malam dan berdoa dengan satu doa yang penting untuk kita amalkan, iaitulah Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamd antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi haq wa sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa bika hakamtu wa ilaika anabtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Nabi baca doa ini penting untuk kita amalkan, tuan-tuan. Doa ini merupakan penyerahan yang bulat sepenuhnya kepada Allah SWT dengan menyatakan, ya Allah, segala puji bagimu, engkaulah yang menegakkan langit dan bumi dan segala yang ada dalamnya, bagimu segala pujian, engkau yang benar, janjimu yang benar, pertemuan denganmu satu kebenaran, syurga itu kebenaran, neraka itu kebenaran, nabi-nabi semuanya benar, Nabi kami Muhammad SAW juga adalah seorang yang benar, hari kiamat itu benar. Wahai Tuhan, kepada engkau lah aku menyerah diri, aku mengabdikan diri, aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu. Kepadamu aku beriman, kepadamu aku bertawakal, kepadamu aku berhukum, kepadamu aku menyerah diri, kepadamu aku tundukkan diriku, kerana mulah aku memusuhi apa yang kau musuhi, aku musuhi, wahai Tuhan. Kepadamu aku mengadukan segala urusanku, maka ampunilah dosaku yang lalu dan yang akan datang, dan apa sahaja yang kau tahu tentang diriku, kelemahan-kelemahan yang banyak. Nah, ini doa yang merupakan azimat, tuan-tuan kena baca ketika kita bangun malam. Nabi kita SAW bila bangun waktu malam, Nabi akan sembahyang mathna, 2 rakaat. Lalu mazhab Syafi'i, Hanafi dan juga Maliki serta Hambali, bahkan jumhur para ulama mengatakan bahawa kepentingan untuk sembahyang malam 2 rakaat. Maka tak bolehlah kalau kita nak sembahyang tarawih itu 4 rakaat terus, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Ini para fuqaha bincangkan, tidak ada waktu Nabi mengamalkan demikian. Kalau ada orang mengatakan lepas sembahyang isyak tu sembahyang 4 rakaat masuk syurga, ini kesilapan sebenarnya. Ada tersebar, kadang-kadang ada disampaikan. Sebenarnya yang Nabi maksudkan 2 rakaat. Kerana salat malam mathna. Mesti dengan 2 salam. Mana 4 rakaat tu 2 salam. Maksud Nabi sebut 4 rakaat.
Tapi kita tak boleh baca begitu, kena faham hadis-hadis yang lain. Jadi Nabi sembahyang 2 rakaat pada waktu malam. Bilangan yang kerap Nabi sembahyang pada waktu malam adalah 11 rakaat. Menjadikan bilangan kalau kita sembahyang tarawih penat macam mana sekalipun tuan-tuan, janganlah kurang pada 11 rakaat. Kerana itulah had minimum yang diletakkan, yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya dalam bulan Ramadan bilangan itu ditambah. Itu sebab ijtihad Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu meletakkan sembahyang tarawih itu 20 rakaat. Dan penduduk Madinah bila wafatnya imam-imam yang mulia, sahabat-sahabat yang mulia, mereka sembahyang tarawih di Madinah itu 36 rakaat. 36 rakaat tuan-tuan. 20 campur lagi dengan 16. Kerana mereka nak mengatasi kelebihan, keutamaan orang duduk kat Mekah, yang kat Mekah mereka ada tawaf, kat Madinah tak ada tawaf. Mereka tambah lagi 16 rakaat. Tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Ya, maka inilah dia kelebihan yang ada pada orang sebelum kita. Kerana mereka tahu kelebihan yang terdapat pada perkara itu. Seseorang daripada kita mendapati kadar gula dalam dirinya, dalam darahnya mungkin tinggi, maka doktor pun advise dia, tuan, Datuk, kena elakkan makan ni, lepas ni kena makan macam ni. Maka kita pun dah tahu bahayanya gula itu, kita pun elakkan. Kerana kita tahu. Demikian juga orang yang mengetahui tentang kelebihan ini, mereka akan mengamalkannya, mengikutinya, ikut satu-satu, merebut peluang yang ada padanya. Berbeza daripada orang yang jahil ataupun orang yang terlupa, yang mengabaikan semua pesan tersebut. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya kata Imam Ghazali, orang yang nak menuju ke akhirat itu berada dalam beberapa keadaan. Ini huraian Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkaitan dengan kesungguhan dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang pertama, golongan ini dipanggil sebagai al-abid, ahli ibadah, iaitu seorang yang telah memutuskan segala kesibukan dunia dalam hidupnya hingga seluruh kehidupannya adalah untuk beribadah dengan wirid-wirid yang berbeza. Bagi sebahagian salafus salih, ada yang cenderung baca Al-Quran sehingga dalam sehari mampu sekali khatam, ataupun 2 kali atau 3 kali. Dan sebahagiannya membanyakkan tasbih, sebahagiannya membanyakkan ibadah salat, sebahagian yang lain menyibukkan dirinya dengan tawaf di Baitullah bila berada di Mekah. Ini orang yang hatinya masyghul dengan akhirat. Kita mungkin tertanya-tanya, bagaimana pula boleh baca Quran sehari 1 kali khatam? Jawapannya ada 2. Kerana keberkatan waktu yang dinikmati olehnya yang tiada pada orang-orang lain. Yang kedua, kerana keseronokan dia membaca Al-Quran itu, seperti mana seseorang daripada kita keseronokan dialaminya ketika melakukan satu perkara. Cuba tanya pada seorang anak muda, berapa banyak kamu spend masa di hadapan komputer ataupun telefon? Seorang boleh jawab 2 jam, seorang 3 jam, seorang 10 jam. Gamer yang ada pada hari ini, lepas sembahyang subuh dia duduk sampai zuhur. Sembahyang zuhur, bapak dia bercerita, lepas zuhur duduk lagi sampai ke asar. Lepas asar itu teruskan sampai hampir buka. Lepas buka, orang sibuk baca Quran, dia sambung lagi kerana sedang main game dengan kawannya di Brazil. Ada income ratus ribu dia dapat, Ustaz, sebulan, mengatasi pahala, mengatasi ganjaran habuan gaji seorang CEO kepada GLC besar. Sebulan dia boleh dapat 100 ribu USD, Ustaz. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Dia boleh masuk ke alam itu dan duduk di situ berhari-hari, berjam-jam, satu hari berjam-jam, mungkin 20 jam, 24 jam. Tidurnya pun tak perasan. Bila? Keseronokan yang dialami oleh seseorang macam tu. Demikian juga orang yang salih ini, dia membaca Al-Quran, dia tak kesempatan untuk makan. Disebutkan oleh Imam Abdul Fattah Abu-Qudah dalam kitabnya bertajuk Safahat, antara kesungguhan orang belajar hadis dan baca Quran, sampai isterinya datang suapkan makanan ke mulutnya, dia tak makan, tak sempat makan. Maka bininya rasa apa ni seronok sangat baca Quran, baca hadis, tak nampak orang depan mata, adik-beradik datang pun tak perasan. Dia cakap lebih kurang, dia baca lagi hadis. Keseronokan yang diberikan oleh Allah kepadanya, itulah jawapan kepada kenapa mereka boleh khatam Quran berkali-kali dalam sehari. Keberkatan waktu, keseronokan, seperti mana keseronokan seorang dalam urusan dunia yang ada di kalangan kita pada hari ini. Yang kedua, ada orang yang Allah beri kepadanya ilmu, maka jadilah dia ulama. Seorang yang mengamalkan ilmunya baik dalam fatwa, pengajiannya, penyusunan sebuah buku, dan mengingatkan orang lain kepada perkara-perkara yang baik dalam hidup. Maka tingkatan wirid orang yang berilmu itu berbeza daripada tingkatan wirid seorang ahli ibadah. Jadi
orang yang berilmu ini mengajarnya itu merupakan ibadah. Kalau orang tak ada ilmu tadi, dia beribadah sepanjang hari kerana dia tidak ada benda nak disampaikan. Orang berilmu ini menyampaikan ilmu itu, kedudukannya mungkin lebih tinggi daripada orang yang beribadah cara tadi. Kerana orang beribadah itu untuk dirinya, tetapi orang berilmu menyampaikannya kepada orang lain, maka dah ramai dapat manfaat dan tahu yang halal dan haram, maka kedudukannya sudah tentu lebih tinggi daripada yang pertama tadi. Yang ketiga, al-muta'allim. Kata al-Imam Al-Ghazali, muta'allim itu orang mencari ilmu. Mencari ilmu itu sangat utama, lebih utama daripada berzikir dan salat-salat sunat. Darjat orang mencari ilmu itu sama seperti orang yang berilmu, dan lebih tinggi daripada orang mengamalkan wirid. Jadi orang muta'allim tadi nombor satu, abid, dia tak punya kesempatan belajar, dia punya kesempatan untuk beribadah saja. Yang kedua, orang berilmu menyampaikannya, pahalanya lebih tinggi daripada orang yang beribadah untuk dirinya. Yang ketiga, muta'allim, dia belajar, mencari ilmu, berusaha untuk meningkatkan ilmu. Itu sebab dalam kehidupan ni ada kepelbagaian skala dalam hidup ini, perlu diisi dengan jadual-jadual yang betul. Ada waktu kita baca Quran, ada waktu kita belajar. Tentulah menjadi kesalahan orang sedang belajar kita baca Quran, sedangkan kita tak tahu benda apa yang kita baca itu. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya, kalau masuk ke majlis ilmu sebagai contohnya antara maghrib dan isyak, imam itu sedang mengajar, guru itu sedang menyampaikan ilmu, duduk terus, tak payah sembahyang sunat. Mendengar ilmu itu lebih utama daripada sembahyang sunat. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian. Seterusnya yang keempat, al-wali, iaitu seorang imam. Wali ini makna wali Allah. Seorang imam, seorang hakim, seorang pemimpin yang mengurus setiap kehidupan orang beriman, maka ini dipanggil sebagai pemimpin. Pemimpin ini pula disibukkan dengan berbagai aktiviti kemasyarakatannya. Kita sedang sibuk baca Al-Quran, dia menguruskan orang jenazah, dia pergi ke sana, dia rasmikan jambatan, dia ada tanggungjawab macam tu. Sekiranya dia buat ikhlas kerana Allah Taala untuk kemanfaatan manusia, pahalanya juga mampu menandingi pahala orang alim menyampaikan ilmunya. Tengok tuan-tuan betapa adilnya Allah SWT. Maka pemimpin masyarakat itu pergi menziarahi rumah orang terbakar sebagai contohnya, ataupun anak-anak yang ada di asrama yang ada masalah, pergi ziarah, tengok. Dia tak sempat sembahyang tarawih macam kita, pahalanya lebih besar daripada kita sembahyang tarawih, tuan-tuan. Maka usah gusar, yang jadi pemimpin usah gusar, asal saja bulatkan tekad kerana Allah SWT. Aku dipilih, aku kena jalankan tanggungjawab, aku kena beritahu pada orang aku jalankan tanggungjawab, kerana zaman fitnah pada hari ini menyaksikan orang menuduh pemimpin tidak buat kerja, maka aku akan tunjukkan kepada mereka kerja-kerja yang aku lakukan. Tak salah tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maha adil dan kasih sayangnya Allah kepada pemimpin-pemimpin ini, andai yang dilakukannya itu untuk ikhlas kerana Allah dan kemanfaat untuk manusia. Yang kelima, al-muhtarif. Muhtarif ni maknanya orang yang menekuni, orang yang mempunyai keahlian dalam bidang pekerjaannya. Contohnya apa tuan-tuan? Jasmine, technician. Dalam masjid yang besar seperti ini ada pengawal. Pengawal ni tak sempat nak datang ke majlis ilmu kita, tuan-tuan. Dia jaga kat bawah, dia jaga bilik air, dia jaga itu, dia jaga ini. Tengok kalau ada orang yang berniat jahat datang untuk ambil barang-barang kat kereta, dia jaga. Pahalanya sama besar dengan kita yang duduk majlis ilmu ni, tuan-tuan. Sama besar dengan orang yang mengajar ini. Subhanallah, Masya Allah, Ya Allah, adilnya Engkau, Ya Allah. Lengkapnya Islam, huraian-huraian seperti ini. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, kalau tak ada mereka, macam mana kita hari ini, tuan-tuan? Foreman yang ada di bengkel itu, nampak kerjanya kotor dengan bajunya kotor. Kalau tuan-tuan berada dekat negara Arab, tuan-tuan lihat orang-orang Arab ini adalah satu bangsa yang simple. Mereka datang ke hari Jumaat, sembahyang Jumaat, ada kalangan mereka ni kotor badannya, penuh dengan minyak, bajunya, pakaiannya itu bukan najis, itu kotor, kerana dia memang tak sempat untuk tukar bajunya. Dia adalah seorang pengurus bengkel, datang sembahyang. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala, asalkan dia ada wudu, dia sudah berkeadaan wudu, barangkali dia kena minyak-minyak itu di atas sembahyang, mukanya hitam, datang sembahyang Jumaat. Pahalanya sama dengan pahala orang yang mengajar, yang hadir ke majlis ilmu, kerana itu kerjanya, tanggungjawab mencari rezeki yang halal. Takkan dia nak minta duit pada orang pula, tuan-tuan. Subhanallah, Masya Allah. Kemudian yang berikutnya kata Imam Al-Ghazali, yang keenam, al-mustaghri bi mahabbatillah, orang yang hatinya sibuk ingat Allah. Walaupun anda seorang alim, walaupun anda seorang abid, walaupun anda seorang muta'alim, walaupun anda seorang muhtarif, walaupun anda seorang wali, tetapi anda mesti punya waktu yang berkualiti untuk ingat Allah.
Pemimpin itu nampak dia sibuk dengan berbagai-bagai aktiviti, tapi menjelang malam dia bangun. Walaupun sembahyang itu dia tak sempat buat tarawih. Memang tak sempat, memang penat. Kalau dah balik pukul 3 pagi, bila nak tarawih tuan-tuan? Besok pukul 9 pagi kena chair meeting lagi. Bukan. Mana sempat, memang tak sempat. Maka dia sembahyang 2 rakaat sahaja. Tapi 2 rakaatnya itu dengan penghayatannya, dengan keikhlasannya, kekhusyukannya, permintaannya kepada Allah, mengatasi mungkin orang sembahyang tarawih 20 rakaat yang menguap-nguap sembahyangnya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, semua orang ini berpotensi untuk menaiki taraf yang ke-6 kata Imam Ghazali, iaitu al-mustaghriq bimahabbatillah. Dia ini lenyap, lemas dalam kasih sayang Allah SWT, dalam dakapan kasih sayang Allah SWT. Ya Allah, indahnya bahasamu wahai Imam Ghazali. Ya, siapa yang baca karangan Imam Ghazali akan dapati kehebatan jitunya ayat-ayat Imam Ghazali gunakan sebagai menunjukkan memanglah Imam Ghazali ini seorang wali Allah. Penggunaan perkataannya sangat cermat. Ia berasaskan seolah dia dapat buka hati-hati kita ni dan memberikan satu penjelasan, analisisnya, statistiknya tepat. Seolah-olah memang hati-hati manusia ni telah pun dioperate depan Imam Ghazali. Dia tahu apa masmumah dan juga mahmudahnya, apa weakness, apa strengthnya. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kata Al-Hasan Al-Basri lagi menceritakan tentang orang mustaghriq billah ini, kata Imam Ghazali, iaitu orang yang lenyap dalam kasih sayang Allah sembahyang malamnya tadi, walaupun kesibukan dunia yang menghambat kita dalam berbagai aktiviti ini tadi. Maka kata Imam Hasan Basri, aku tidak menemui satu ibadah yang lebih besar nilainya, pahalanya di sisi Allah berbanding dengan ibadah 1/3 malam, kerana Nabi telah bersabda, afdalus salati ba'dal maktubati salatul lail. Seutama-utama sembahyang selepas sembahyang fardu adalah qiyamul lail. Jadi setengah ulama meletakkan keutamaan qiyamul lail ini pahalanya yang paling besar selepas salat fardu itu. Fardu memang tidak ada yang boleh menandinginya. Kedua, kedudukan yang paling utama adalah sembahyang malam. Jadi apakah perkara yang memudahkan kita untuk qiyamul lail? Ini kita nak tahu, tuan-tuan ni. Yang pertama, kata Imam Ghazali, selepas kau mengetahui keutamaan qiyamul lail ini dan mereka pembahagian manusia di sisi Allah itu, mudah-mudahan kau masuk di kalangan mustaghriq billah ini, walaupun kau punya komitmen yang berbeza-beza. Kau orang alim ke, engkau orang awam ke, engkau pelajar ke, engkau orang yang profesional dalam bidang kau ke, kau pemimpin ke, tapi semua mesti bermuara kepada satu muara sungai yang sama, menuju kepada Allah, mesti bangun malam. Kalau tak, kualiti ini semua tidak lengkap di sisi Allah SWT. Ya, rumah ni cantik dah, tapi finishingnya tak sempurna. Maka demikianlah juga duduk qiyamul lail itu menyempurnakan semua ibadah yang lain. Kata Imam Ghazali, pertama sekali untuk menghindari terlepasnya keutamaan qiyamul lail ini, nombor satu, jaga makan kamu. Makan dari sumber yang halal, taib. Kita pada hari ini mungkin nak urat buat taib. Kita makan restoran yang kemas, yang bersih, baguslah tu, pemiliknya orang yang kita kenal. Tetapi ada di kalangan kita yang tak ambil berat bab halal, asal ada pork free je dia pun masuk, padahal mungkin orang itu menggunakan arak, mungkin dia mengambil daripada sumber yang tidak sembelih. Orang-orang muda, anak-anak kita pada ini tegur, tuan-tuan, ingatkan mereka, tuan-tuan, walau viral macam mana sekalipun tak ada guna kalau ia tidak halal. Tayyib ni kita tak kisah, dia ada dua komponen, dua syarat, halal, tayyib, halal dan tayyiban. Tayyib ni semua orang ambil tahu, ambil peduli, restoran mesti bersih, pekerjanya pakai SOP dan sebagainya, ada pula penarafan tertentu oleh pihak berkuasa tempatan. Tapi halalnya macam mana? Maka ini yang kita kena jaga, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, itu perkara pertama, makan dari halal dan juga tayyib, dan makan secara bersederhana. Itu yang berikutnya, halal, tayyib, sederhana. Setiap benda itu lakukan dengan sederhana. Bulan puasa ni adalah sekali-sekala kita nak pergi makan dengan keluarga, adik-beradik, meraihkan mereka, pekerja dan sebagainya, di hotel, di rumah makan, di restoran, di apa tempat nak raikan mereka. Pada awal Ramadan ni kita hujung-hujung mungkin nak aim Lailatul Qadar itu, nak ibadah sepenuh masa, sepenuh hati. Awal-awal ni bolehlah bagi 1-2 hari agaknya. Maka jagalah daripada pembaziran, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kan kalau ada bayar yang mahal-mahal, tak makan rugi pula. Harinya makan sampai tersedak, tuan-tuan. Ya, sampai orang Melaka panggil terbentak, duduk pula menyandau je.
balik rumah dah pukul 11. Sembahyang tarawih macam mana tuan-tuan ni boleh kasihan, perut kekenyangan, rugi. Ya, jadi pandai-pandailah kita menyesuaikan diri, banyak bawa makan keluarga dan sebagainya, makanlah sekadar keperluan. Ya. Yang kedua, jangan mendedahkan diri kepada kerja-kerja berat di siang hari. Kata Imam Ghazali, perhatian yang betul, yang jitu. Bila kita dah sibuk dengan bagai-bagai aktiviti waktu siangnya, pergi beli barang untuk hari raya, pasu kita pergi beli lebih besar daripada diri kita, angkat pula pasu, pinggang pula sakit, dah tua-tua begini, dah malam nanti nak rokok pun tak boleh. Akhirnya sembahyang patut 20 rakaat 8 saja. Nampak tuan-tuan, rugi. Maka hormatilah diri kamu dan rahmatilah ia, kerana kamu punya kemampuan yang tertentu. Apa-apa yang boleh kita delaykan besok lepas raya ke. Salah ke tak salah pun tuan-tuan tak. Tapi excitement tu kurang lah kalau sebelum raya ni nak pergi nampak grand sikit. Begitulah tanggapan sebahagian daripada kita, ya. Yang ketiga, hendaklah kamu mengamalkan qailulah. Qailulah ni maknanya tidur pada waktu siang walaupun sebentar, tak kira lah lepas subuh ke kalau penat sangat, lepas zuhur ke, lepas asar ke, ni dipanggil nap. Ya, kepentingan qailulah ini sampai disebut dalam hadis, hendaklah kamu amalkan qailulah kerana syaitan pun tidak qailulah. Mana tidur pada siang hari sekadarnya, yang membantu kita untuk bangun malam nanti. Bahkan negara Jepun pun telah mengamalkan dasar ini puluhan tahun lalu, iaitu menggalakkan stafnya untuk tidur sekejap tengah hari. Mengikut kajian yang dikemukakan oleh saintis, tidur tengah hari boleh mengelakkan sakit jantung, strok dan macam-macam kelebihan lain. Nabi telah mengamalkannya 1400 tahun yang lalu. Yang keempat, kata Imam Ghazali, untuk membolehkan kamu qiyamul lail, ini sangat penting untuk diamalkan, jauhi dosa besar dan kecil. Dosa besar lebih-lebih lagi, dosa kecil pun kena hindari. Kerana dengan mengamalkan dosa, hati kamu menjadi gelap, hitam. Titik-titik noktah itu akan bertambah sehingga menggelapkan hatimu. Maka kamu bangun pada waktu malam, Allah tidak pilih kamu untuk bangun tahajud, itulah kamu sibuk duduk dalam bilik air, berjam-jam duduk dalam bilik air, sakit perut, duduk daripada pukul 4, 3.30, pukul 4 pun tak keluar, 4.30 duduk dalam bilik air. Waktu itu terlepas. Nampaknya walaupun dia bangun tapi tidak dipilih oleh Allah untuk qiyamul lail. Kenapa tuan-tuan? Seorang sahabat berkata, ya, seorang ustaz yang terkemuka pada hari ini, hafizahullah, betul kata-kata ni. Dulu Nabi bersabda 1400 tahun lalu, hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum, sehingga kalau mereka masuki lubang biawak pun kamu ikut juga. Maka para sahabat hairan tanya Rasulullah, siapa kan maksudnya itu Rasulullah? Rasulullah jawab, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan juga Nasara? Maka orang Islam pada ini ikut. Tengok media sosial macam-macam pada hari ini, sebahagiannya sangat lara tuan-tuan, dosa tuan-tuan. Mata ni berdosa, kita tak perasan. Buka je tengok orang menari, buka je tengok orang tengah tunjukkan benda yang bukan-bukan. Benda berlaku dalam kelambu pun ditunjukkan tanpa sedikit perasaan malu. Kalau mata itu dah jadi tempat utama yang menyebabkan dosa masuk dalam hati kita, macam mana nak bangun malam tuan-tuan yang mulia Allah sekalian? Bagi orang yang berusia lebih 40 tahun lebih lah, kena jaga dirinya. Elaklah, tak payah tengok TikTok dan sebagainya tuan-tuan. Dah lepas tuan-tuan, tak payahlah. Ada orang kata ada tazkirah kat situ ustaz, banyak lagi tazkirah boleh tengok tuan-tuan. Tapi kalau tengok dekat tempat yang macam tu, memang lalai lah namanya. Macam-macam benda lalai, reverse pada hidup kita 20 tahun 40 tahun yang lalu, kerana tengok benda-benda maksiat macam tu. La ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Jadi hindari diri melakukan maksiat adalah sebab untuk membolehkan orang itu qiyamul lail yang keempat. Jadi Imam Ghazali bahagikan pula dosa-dosa ini boleh diperhatikan pada 5 perkara. Yang pertama, hindarkan diri daripada kata-kata yang buruk terhadap orang Islam. Ini benda yang viral, orang pun tolong sambut, tolong goreng lagi, tolong grill lagi, tambah lagi macam-macam rempah kat situ supaya lebih seronok untuk orang dengar, orang baca, orang pun komen. Padahal benda itu belum tentu berlaku, tapi dah seorang viralkan habis semua, rosak imej orang tertentu. Maka tuan-tuan, hindari diri kamu daripada sifat buruk terhadap orang beriman. Imam Ghazali cerita benda ni 900 tahun lalu berlaku pada hari ini. Yang kedua, perkara yang berikutnya, kata Sufyan As-Sawri, aku pernah terlepas qiyamul lail kerana aku melakukan perkara bid'ah. Yang pertama tadi cerita buruk tentang orang Islam. Yang kedua, aku melakukan perkara bid'ah, sekali Allah telah
mengharamkan aku untuk qiyamul lail. Bertahun-tahun aku tak dapat bangun. Subhanallah, ya. Yang ketiga, oleh kerana terlalu terikut dengan dunia yang menggoda. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, pada hari ini seperti yang digambarkan, media sosial mempamerkan kehidupan yang lavish. Maka semua orang nak tunjuk kenderaan yang dimiliki, rumah yang dia ada, perabot yang dimiliki. Maka kita pun tergodalah dengan dunia. Maka kita tengok asalnya benda tu harus tahu. Kita fikir macam mana nak letak hiasan kat bilik ayah kita duduk tumpang kat rumah ni, macam mana nak bagi dia cantik, bagi dia happy sikit. Yalah, dia pun dah uzur tua, nak bagi hijau sikit, macam mana nak buat ni. Kita pun tengok dalam Facebook, tengok dalam Insta dan sebagainya. Tak salah tuan-tuan untuk kita dapat idea nak gembirakan hati ayah ibu kita, tapi akhirnya kita masuk dalam macam-macam bidang yang tak sepatutnya, dan mulalah kita lalai. Kat sini kata Sufyan As-Sauri, yang menyebabkan aku pernah terhalang daripada qiyamul lail kerana aku terlalu tergoda dengan dunia. Yang keempat, iaitu sifat buruk sangka terhadap Allah SWT juga menyebabkan seseorang tidak dapat bangun qiyamul lail. Yang kelima, perkara yang menyebabkan kita tidak bangun qiyamul lail kerana kita tidak tahu keutamaan qiyamul lail, kata Sufyan As-Sauri, seperti dinakalkan oleh Al-Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin. Baik tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, lagi yang kelima, sebab untuk membolehkan kita qiyamul lail selepas menghindarkan diri daripada dosa, maka hendaklah kita sentiasa berdoa kepada Allah SWT. Contoh doa, Allahumma aiqizni fi ahabbi sa'ati ilaika. Ya Allah, bangunkan aku pada waktu yang paling kau suka melihat aku bertemu denganmu. Doa lah bahasa Melayu boleh tuan-tuan. Kalau kita terbangun waktu malam, kadang-kadang pada usia macam ni, terbangun pukul 1 pagi, terbangun pukul 2 pagi nak pergi bilik air, jangan lupa tahu amalkan satu doa. Man ta'ara bil lail, kata Nabi kita SAW, siapa yang terbangun waktu malam, hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Katalah terbangun pukul 1 pagi, pergi bilik air, baca doa ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau nak sambung tidurlah. Kalau kita ada kemampuan untuk start qiyamul lail, itu waktu yang antara yang terbaik untuk bangun. Baik tuan-tuan yang mulia sekalian, tingkatan qiyamul lail ini, kata Imam Ghazali, ada banyak. Yang pertama, semalaman penuh dia bangun malam. Ini lazimnya berlaku pada 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Penuh ataupun kebanyakan malam, mengikut riwayat yang lain, dan riwayat yang lain yang mengatakan kebanyakan malam itu lebih sahih sebenarnya. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita kena ingat ya, Nabi kita dalam penjelasan dari para ulama menunjukkan Nabi bangun pada kebanyakan malam, bukan pada semua malam, kebanyakan malam. Ini pandangan yang paling tepat. Bila Nabi bangun dalam berbagai-bagai keadaan itu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, afala, bukankah Allah telah pun yaghfirullahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, bukankah Allah telah mengampunkan dosa Rasulullah yang dulu dan terkemudian? Nabi tidak melakukan dosa, tapi dalam mesti dosa itu meninggalkan perkara yang lebih aula, lebih utama. Nabi tidak melakukan dosa, tapi dalam kata-kata itu merujuk kepada bukankah semua dosa Nabi tidak ada, Allah tidak menjadikan Nabi berdosa. Buat apa bangun malam lagi? Tidurlah. Aisyah radhiyallahu anha isteri muda, maka ada kalanya waktu malam ketika Nabi bangun, Aisyah mencari-cari dalam kegelapan. Itu sebab ada riwayat mengatakan Aisyah memegang kaki Nabi yang sedang sujud. Apakah itu membatalkan wuduk suami isteri dengan sebab persentuhan ataupun tidak? Dalam mazhab Syafi'i kita meletakkan mungkin Nabi memakai stokin waktu sembahyang itu. Ini perbahasan fiqah yang sangat luas tuan-tuan ya. Nak ceritakan bahawa Aisyah bertanya kepada Rasulullah, tidurlah wahai Rasulullah. Ada satu hadis lagi yang menunjukkan Nabi bangun, Aisyah terbangun waktu malam mencari Nabi, tidak ada. Dia rasa macam tak seronoklah suami tidak ada di sisinya. Maka beliau mencari Nabi, memegang, takut-takut Nabi wafat ketika sedang sujud, kerana lamanya sujud baginda sallallahu alaihi wasallam itu.
Ada banyak hadis tentang perkara ini tuan-tuan. Nak menceritakan kepada kita, ada waktu Nabi bangun, ada waktu Nabi tidur. Ada ketikanya para sahabat berkata, kami lihat Nabi bangun seolah tak tidur. Ada pula Nabi tidur seolah tidak bangun, sallallahu alaihi wasallam. Isteri si Nabi ini melaporkan dalam hadis. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, nampaknya yang mana satu yang Nabi kita amalkan? Yang Nabi kita amalkan konsentrasi ibadah pada 10 terakhir Ramadan itu sepenuhnya, ataupun sebahagian besar malam ni, 2/3 daripada 1/3 malam itu Nabi akan bangun. Selain daripada itu, mungkin Nabi ada meninggalkan qiyamul lail, kerana Nabi juga mengajar kalau kita tertinggal satu malam pada qiyamul lail, maka ambillah bahagian daripada siang untuk duha. Contoh, kalau kita biasa duha 2 rakaat, tambahlah jadi 4 rakaat duha. Kalau boleh tambah lagi, jadilah 8 rakaat. Hari cuti tak ada komitmen contohnya. Kalau zuhur tadi kita sembahyang cuma 2 rakaat sebelum, selepas, tambahlah 2 lagi, jadi 4 sebelum zuhur, 4 selepas zuhur. Jadi itu maksudnya menunjukkan begitu rasionalnya kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari sudut komitmen ibadah kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan, kalau analisisnya boleh mengatakan Nabi bangun 90% daripada hayat kenabian Nabi untuk bangun malam. Ada waktu yang Nabi tidak bangun, berpandukan kepada hadis ini tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik ya. Yang kedua, bangun pada separuh malam. Dan yang ketiga, bangun sepertiga malam. Hendaklah ditidur sepertiga yang pertama, bangun sepertiga yang kedua, dan tidur pada 1/6 yang berikutnya. Hendaklah ditidur pada separuh yang pertama dan 1/6 yang terakhir, dan sepertiga yang tengah-tengah dia bangkit. Ini merupakan qiyamul lail Nabi Daud, kerana Nabi telah pun bersabda, ahabu salati ila Allahi salatu Daud kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. 1/2 tidur, 1/3 bangun, 1/6 yang terakhir tidur semula. Dalam hadis yang digambarkan kat sini, hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Yang keempat, tak boleh nak bangun sepertiga yang pertengahan itu. Bangunlah 1/6 ataupun 1/5 saja. Ya, umpamanya kalau kita bahagikan malam ni start pukul 12 sampai pukul 6 pagi, ada 6 jam lah esok. Ambil lah mana-mana 1/3 tengah-tengah, ataupun 1/5 yang terakhir, ataupun 1/6 yang terakhir. Baik, yang kelima, ini dilakukan juga oleh ramai para sahabat, tidak terikat dengan batasan waktu. Ada yang tidur, terbangun pukul 1 pagi, bangun qiyamul lail 1 jam, lepas tu tidur balik sampai subuh. Ada yang menjadikan tengah-tengah, tidur, sengaja tidur, tengah-tengah bangun macam 1/3 tadi, 1/6 akhir tidur. Ada yang mengatakan tak, dia bangun pada 1/6 yang terakhir saja, dekat-dekat subuh tu, katalah pukul 4.30, pukul 5 dia bangun sampai subuh qiyamul lail. Jadi ada berbagai-bagai cara yang ditunjukkan oleh para sahabat. Semua ini ternyata diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian. Kemudian yang keenam, ada lagi cara bangun ini, hendaknya bangun meskipun hanya salat 4 atau 2 rakaat saja. Tak kisahlah bila waktunya, tapi sembahyang 2 rakaat, 4 rakaat saja. Ini yang paling minimum. Ada lagi sebenarnya. Kerana itu Nabi telah bersabda, man istayqaza min laili wa ayqaza imra'atahu fa sallaya jami'an rak'ataini kutiba lailata izin min zakinallaha katsira wa dzakirat. Siapa yang bangun waktu malam menggerakkan pasangannya untuk sembahyang bersama-sama 2 rakaat, maka ditulis baginya di kalangan orang yang ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya lelaki dan perempuan, sama ada lelaki ataupun perempuan. Az-zakinallaha katsira wa dzakirat, yang Allah sebut dalam Quran, az-zakinallaha katsira wa dzakirat, itu adalah orang yang bangun malam, mereka hanya sempat 2 rakaat saja. Siapakah mereka ni tuan-tuan? Orang baru kahwin, orang ada anak kecil, orang yang terlalu sibuk siang harinya bekerja. Mereka boleh bangun waktu malam, gerakkan pasangan, sembahyanglah walaupun 2 rakaat saja. Apakah perkara sekecil ini pun, seringan ini pun masih tak mampu dilakukan? Jadi inilah dia tingkatan qiyamul lail. Hendaklah seorang itu melakukannya, milih mana yang mudah untuk dirinya. Jika sulit juga, tak boleh juga, maka penuhkanlah waktu di antara maghrib dengan isyak, kerana itu juga merupakan satu bahagian daripada qiyamul lail. La ilaha illallah Rasulullah. Tengok Imam Ghazali ni bukan saja seorang ahli tasawuf, ahli fiqah juga. Ni hebatnya Imam Ghazali. Ya, beliau bahaskan topik yang berkaitan dengan rohaniah, bahawa ke bab fiqh. Beliau berkata, ramai di kalangan sahabat Nabi yang mereka itu tak sempat bangun malam, mereka semayang di antara maghrib dan isyak. Itu juga merupakan sebahagian daripada malam rupa-rupanya. Dah kita tak mampu nak buat semua ni tuan-tuan, tolonglah lepas semayang maghrib tu, semayanglah maghrib
ba'diyah 2 rakaat, kerana dia juga sebahagian daripada salatul awabin, kata mereka. Baik, seorang yang sulit bertaharah pada waktu malam, jika seorang merasa berat, sukar untuk bertaharah pada waktu malam dan berat baginya melakukan salat, hendaklah duduk ke kiblat, berzikir kepada Allah, berdoa semampunya. Kaum ibu, saudari, perempuan, ada anak, ada cucu jaga, kepenatan amat sangat, tak boleh nak bangun, nak menggigil, nak pegang air. Orang bila usianya tua, tuan-tuan, dia pegang air tu menggigil, tuan-tuan, ayah ibu gitu, tak boleh ni. Maka janganlah abaikan kesempatan, hadaplah ke kiblat. Ya, kita kat rumah kita, kadang-kadang mak yang kita jaga sudah pun uzur, beritahu dia, mak, ni saya buatkan bilik mak ni dah menghadap kiblat mak. Jadi kalau bangun malam mak tak boleh nak bangun pun, mak baring hadap kiblat mak. Bilik mak ni saya buat dedicate memang menghadap ke kiblat. Mak tidur malam, mak bangun tak boleh nak angkat sembahyang, tak apa mak, ya kalau mak nak angkat sembahyang beritahu saya, nanti saya wudukkan, percikkan air spray ke sebagainya. Pesan tuan-tuan, ini satu keringanan yang luar biasa untuk mereka yang uzur, ya. Baik, andaikan tidak duduk menghadap kiblat, berdoalah dengan penuh ketundukan. Jika tengah wirid dan mengantuk memaksanya hendak meninggalkan wirid itu, maka tambahlah nanti pada waktu siang dengan duha. Tengok tuan, seperti yang dijelaskan tadi, ya. Jika seorang telah terbiasa melakukan qiyamul lail, maka janganlah dia meninggalkannya, kerana Nabi pernah bersabda, la takun mithla fulanin kana yaqumul lail fatarakahu. Kalau seorang dah biasa qiyamul lail dan dapat momentum qiyamul lail dalam bulan Ramadan ni, setiap malam bangun, janganlah diabaikan bila masuk Syawal dan seterusnya nanti, kerana Nabi telah pun memberikan ingatan kepada orang yang telah melakukan qiyamul lail, janganlah tinggalkan qiyamul lail. Baik tuan-tuan dan puan-puan, malam-malam khusus, terakhir sekali, malam khusus dan utama dianjurkan orang menghidupkannya terdiri pada 15 malam. Pada malam-malam ini seorang dilarang lalai daripadanya. Bagaimana seorang pedagang memperoleh keuntungan kalau dilalai pada musim-musim yang memberi keuntungan kepadanya? Orang berniaga dia tahulah, umpamanya Sabtu Ahad ni jangan tutup kedai, kena buka kedai, mesti rezeki datang, insya-Allah penuh kocek kita kalau buka pada hari itu. Maka dia tahu. Demikian juga orang yang qiyamul lail ni mesti tahu keutamaan malam-malam yang disebutkan ini. Antara malam itu ialah pada bulan Ramadan 10 yang terakhir. Ya, antaranya malam 17 Ramadan, kerana pada hari itu berlakunya perang Badar. Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jama'an. Hari berlakunya perang Badar itu malam 17 Ramadan. Setengah mereka mengatakan itu malam nuzul Quran, tapi yang tepatnya bukan nuzul Quran, ya. Yang tepatnya adalah ia berlaku perang Badar pada hari itu. 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian hari-hari yang ganjil dalam bulan Ramadan yang dikatakan Nabi berlakunya qiyamul lail. Yang lainnya adalah malam awal Muharram. Tadi dah berapa tuan-tuan? Malam 17 Ramadan, malam-malam ganjil daripada bulan Ramadan, 10 terakhir Ramadan, dah 3 kan? Yang keempat, awal Muharram. Yang kelima, malam Ashura. Yang keenam, malam bulan Rajab, awal bulan Rajab, awal-awal bulan Rajab. Lagi malam ke-20 ataupun 27, iaitu ketika Nabi melakukan Isra' Mi'raj, ini bulan Rajab juga. Kemudian nisfu Sya'ban, digalakkan kita beribadah secara infiradi, bukan ijtima'i, buat secara bersendirian malam nisfu Sya'ban tu. Ini merupakan amalan kebanyakan para ulama Syam. Lagi malam Arafah, lagi malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Ini merupakan 15 malam yang diamalkan oleh para salafus salih untuk perempuan qiyamul lail ni tadi. Tadi setengah riwayat menganjurkan bersalawat kepada Nabi kalau orang ini bangun dan tidak mampu berwuduk, umpamanya orang sakit, orang uzur, orang jaga anak, orang sedang nifas, orang sedang haid, bangunlah bersalawat kepada Nabi, kerana terbukti kelebihan bersalawat ini begitu besar dilakukan pada waktu-waktu sedemikian. Baik tuan-tuan hati dan dikasihi. Jadi inilah dia hari-hari yang mempunyai kelebihan. Juga disebut antaranya hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian hari Khamis, hari Isnin, ya, kerana hari ini merupakan hari diangkat kitab amal salih, amal yang kita lakukan. Kemudian hari 13, 14, 15 yang dipanggil sebagai hari-hari putih, hari-hari matahari, hari-hari bulan penuh dipanggil hari putih. Maka ini merupakan hari-hari bid, ayamul bid, juga termasuk dalam 15 yang dimaksudkan ini. Jadi mudah-mudahan Allah beri pada kita kelebihan qiyamul lail, kita dapat bangkit
banyaklah berdoa kepada Allah, tinggalkan maksiat, ketahuilah kelebihan lebih lanjut. Dengan itu kita akan merasa kelebihan keutamaan qiyamul lail ini. Jadi setakatnya saja tuan-tuan untuk renungan kita pada pagi ini. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقنا في هذا رمضان المبارك الصيام والقيام وحفظ اللسان. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, bantulah kami dalam Ramadan ni yang penuh keberkatan ni untuk melakukan siam dan juga qiyam dan juga meninggalkan perkara-perkara maksiat padamu, menjaga pandangan, menjaga lidah daripada perkara-perkara yang haram, ya Allah. Dan dalam perbuatan kami, bantulah kami untuk mengawalnya daripada perkara-perkara yang kau tegar, wahai Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami takut puasa kami ni ibarat seorang yang menjahit pakaiannya lalu mengoyakkannya. Demikianlah orang yang rugi kerana menggunakan puasa bukan untuk binting daripada melakukan dosa, sebaliknya menjadi jambatan untuk mereka membanyakkan maksiat padamu. Selamatkan kami daripada jadi golongan yang rugi ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.